Daerah Yan dan Kuala Muda diisytihar kawasan bencana tahap 1. Projek naik taraf sekolah daerah dan program jendela rancak dilaksana di Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 19 Ogos 2021 bersama saya Farha Fakhrazi. Kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan melintas langsung dari Sabah, Selangor dan Sarawak. Fokus hari ini banjir di Kedah akibat fenomena kepala air serta kempen hebahan semarakan Hari Kebangsaan. Setia bersama Berita Wilayah. Berita wilayah, kami kongsikan dengan anda visual tinjauan udara yang dilakukan petang ini di sekitar lokasi fenomena kepala air di Yan Kedah. Tinjauan dibuat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kedah. Turut mengikuti tinjauan udara tersebut, wartawan RTM Kedah Fakhrul Razi Ismail. Tinjauan dibuat dari puncak Gunung Jerai sehingga ke kawasan sekitar yang terjejak fenomena berkenaan. Kita ikuti rakaman awal yang dilakukan kru berita di sana bersama Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Abdul Wahab Mat Yassin. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah saudara, ketika ini saya sedang melakukan tinjauan dari udara dengan menaiki helikopter milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi meninjau kawasan operasi bencana banjir lumpur yang berpunca daripada fenomena kepala air yang berlaku dari puncak Gunung Jerai petang semalam. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai operasi ataupun pemantauan dari udara ini, bersama saya adalah Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Abdul Wahab Mat Yassin. Jadi Datuk, boleh teruskan dengan perincian berdasarkan pemantauan dari udara pada petang ni tu. Buat masa ini kita sedang membuat tinjauan dari udara di sekitar kawasan Gunung Jerai yang terlibat dengan banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku pada semalam. Jadi terdapat 3 buah perkampungan yang terlibat yang mana operasi sedang berlangsung untuk mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang yang belum ditemui, iaitu seramai 2 orang, dan bomba bersama dengan lain-lain agensi penyelamat di negeri Kedah ini telah pun beroperasi bermula daripada jam 4.20 petang semalam sehinggalah ke buat masa ini, dan kita telah memberi khidmat bantuan unit udara serta unit drone Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang telah dihantar ke lokasi ini, serta tambahan
bantuan pasukan khas dalam tinggalan Jabatan Bomber dari beberapa negeri seperti Pulau Pinang dan juga Perak untuk mempercepatkan proses mencari dan menyelamat pada pagi ini. Kita juga membawa unit K9, unit anjing pengesan bagi mengesan mangsa-mangsa yang hilang ini. Kita harap dengan usaha bersepadu bersama pelbagai agensi dengan unit-unit khas yang mempunyai kepakaran masing-masing ini boleh menjayakan operasi mengesan masa yang masih hilang. Kawasan tumpuan operasi kawasan sekitar mana, Tuan? Kawasan operasi pencarian di kawasan mana, Datuk? Sekarang ni ada 3 lokasi pencarian. Pertama di kawasan Jerai, di kawasan Tapah Merbuk, dan satu lokasi perkampungan yang berhampiran. Terima kasih Datuk sudi bersama dengan kami pada petang ini. Jadi setakat itu saja laporan perkembangan yang dapat suburkan langsung dari udara di sekitar kawasan Gunung Jerai di Yan Kedah ini. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ke laporan terbaru yang kami terima. Mayat keempat ditemukan di kawasan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah, Sungai Udang pukul 3.10 petang tadi. Ia disahkan Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri. Sementara itu, daerah Yan dan Kuala Muda kini diklasifikasikan sebagai kawasan bencana tahap 1 ekoran banjir kilat petang semalam. Peristiharan itu berdasarkan arahan Tetap Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20 Kerajaan Negeri Kedah. Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknur memaklumkan semua agensi kerajaan dan badan berkanun yang berkaitan dengan pengurusan operasi bencana kini sedang mengambil pelbagai langkah perlu bagi memastikan bencana itu ditangani dengan berkesan. Manakala pihak swasta dan badan sukarela yang mahu membantu akan diberi latihan yang mencukupi bawah penyelarasan MKN. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita dan ucapan takziah kepada keluarga yang kehilangan insan tersayang. Dalam kejadian petang semalam, banjir kilat dan fenomena kepala air di kedua-dua daerah khususnya sekitar kaki Gunung Jerai meragut 3 nyawa manakala 3 lagi masih hilang. Di daerah Bandar Baharu Kedah, penduduk di 3 mukim yang terjejas banjir kilat semalam masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS yang membabitkan Mukim Serdang, Mukim Bagan Sama dan Mukim Selama dengan 49 penduduk terjejas daripada 7 keluarga. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, 25 penduduk ditempatkan di PPS SK Sungai Saleh, SMK Lubuk Buntar 7 dan SK Selama juga 7 orang. Katanya keadaan air di Kampung Sungai Saleh, Kampung Bangul Rashid dan Kampung Permatang Kerat telunjuk belum menunjukkan tren penurunan. Dalam kejadian 7.30 malam tadi, limpahan aliran arus deras menyebabkan beberapa rumah berhampiran Sungai Saleh, Sungai Hitam Dalam dan Sungai Tebuk Kelantan dinaiki air akibat hujan lebat. Di daerah Kuala Muda, PPS Dewan UMNO Gurun dan PPS Surau Taman Lembah Merbuk yang dibuka semalam ditutup pukul 10 pagi tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kuala Muda, Kapten Pertahanan Awam Azhar Ahmad menerusi kenyataan memaklumkan 42 penduduk daripada 16 keluarga dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, hujan lebat berterusan sejak semalam mengakibatkan beberapa kawasan di Matang, Perak dinaiki air. Ini susulan paras sungai larut yang meningkat sehingga melimpah ke penempatan penduduk. Tinjauan RTM setakat pukul 12 tengah hari tadi mendapati paras air masih tinggi terutama di kawasan berhampiran sungai berkenaan. Penduduk menyifatkan banjir yang melanda semalam terburuk sejak beberapa tahun lalu.
Ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat. Dalam banyak-banyak tahun yang kebelakangan ini yang paling kuat lah. Kuih 8 tu, dia terus naik tinggi terus. Dia tak macam banjir selalu kan. Lalu dia naik sikit-sikit kan. Habis kita apa barang tak ada selamat lah. Barang-barang habis. Mari air semua habis. Tak dapat nak selamat kan. Tak ada setengah tak sempat lah. Kita tilang pun semua habis kan. Tapi benda yang ringan je akan naik. Setakat tengah hari tadi, hanya PPS Sekolah Agama Rakyat SRAR Ngah Ibrahim Al-Barakah dibuka menempatkan 88 penduduk daripada 25 keluarga. Manakala satu lagi PPS di Trong, Dewan Orang Ramai Sungai Baru ditutup pada pukul 11 pagi tadi. Ini pula susulan video yang tular mengenai limpahan air di sekitar empangan Bukit Merah di Semanggul, Perak. Esko Peladangan Pertanian dan Industri Negeri Razman Zakaria mengesahkan pelepasan air di empangan tersebut masih terkawal. Ukuran di Bukit Merah tu masih normal lagi lah, belum habis. Kemudian kalau dah sampai meningkat 29.3 kaki ataupun 8.93 itu di peringkat amaran. Dan peringkat para bahaya tu dia sampai kepada 30 kaki ataupun 9.41 meter. Orang bahaya. Ikut ukuran paras air di Bukit Merah tu masih lagi normal. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pusat Operasi Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD, Kampung Menteri Kuala Sepetang, Taiping. Susulan kejadian banjir kilat yang membawa lumpur petang semalam di Yan Kedah, berapa pertubuhan khidmat masyarakat turun padang bagi membantu membersihkan kawasan masjid dan sekolah. Tengah hari tadi, tim Ayam Bismi Sendirian Berhad bersama Pengurusan Kecemasan Bencana Malaysia, Khidmat Malaysia, Cawangan Kedah membantu membersihkan kawasan Masjid Jamik Badli Shah. Mereka dibantu petugas Pusat Khidmat Wakil Rakyat Pedu dan ahli jawatan kuasa serta ahli Kariah Masjid. Hadir sama Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kebajikan Negeri Kedah, Halimatun Syakdiah Saad. Dalam kejadian petang semalam, kawasan pekarangan masjid turut diselaputi lumpur banjir kilat tersebut. Sementara itu, gotong royong membersihkan kawasan di Sekolah Kebangsaan Langkah Suka Yan yang turut berkesan dengan banjir kilat petang semalam dijayakan oleh tim Pusat Dakwah Murtada Madat Sungai Petani yang diketuai Pengarah Urusan Madat Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Sekolah tersebut terletak kira-kira 4 km dari kawasan tragedi fenomena kepala air Taman Rekreasi Titi Hayun. Jangan kutiplah, sekarang kan musim COVID. Kakak ni kan bandara Malaysia, takkan nak biar kat situ je. Hai, bukan tak boleh kutip, tapi sekarang kan musim COVID, bahayalah. Lagipun benda tu kecil je, bias tu. Nanti sanitize lah kakak ni. Apalah, ni kan bandara Malaysia. Walaupun kecil, tapi nilainya besar bagi adik tau. Dah lah, jom balik. Beralih ke perkembangan politik semasa, seawal pukul 10 pagi tadi, kelihatan beberapa buah bas keluar masuk ke Istana Negara membawa ahli-ahli parlimen daripada parti-parti utama bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Difahamkan seramai 114 ahli parlimen menghadap baginda dalam 5 sesi yang dijadual hari ini. Sesi pertama pada pukul 10 pagi, diikuti sesi kedua pukul 11 pagi, 2 petang, 3 petang dan sesi terakhir pukul 4 petang. Kira-kira pukul 11.30 pagi tadi, kenderaan ahli parlimen Pekan Datuk Seri Najib Razak dilihat meninggalkan pekarangan Istana Negara, kemudian diikuti kenderaan beberapa ahli parlimen UMNO. Ahli
Parlimen Berar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga dilihat memasuki pekarangan Istana Negara pada jam 1.16 tengah hari tadi. ...531,114 dos vaksin COVID-19 diberikan semalam sekaligus menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin 29.36 juta dos. Daripada jumlah itu, 11.74 juta orang atau 36% populasi negara ini telah lengkap 2 dos vaksin berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri. Bersama kita menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang. Zahirkan rasa cinta demi negara. Malaysia prihatin. Selamat Hari Kebangsaan 2021. Harapan tinggi penduduk perkampungan Pulau Redang untuk memiliki kediaman baru yang lebih selesa sebelum musim tengkujuh melanda mungkin terpaksa dipendamkan, sekurang-kurangnya untuk tempoh sehingga monsun timur laut berakhir. Sehingga kini dianggarkan 2,000 penduduk menghuni pulau tersebut. Jumlahnya yang kian bertambah menyebabkan Pulau Redang menghadapi kepadatan penduduk. Mereka kini berdepan kekangan untuk membina kediaman baru kerana pendapatan terjejas akibat pandemik COVID-19. Rata-rata penduduk pulau menzahirkan keperluan memiliki kediaman baru kerana sebahagian besarnya terpaksa berhimpit dalam kediaman yang diwarisi generasi terdahulu. Malah ada di antaranya terpaksa berkongsi hingga 5 keluarga di bawah satu bumbung. Kami pun lama enggaklah tunggu rumah je. Sebab keluarga kami ni ramai. Berapa keluarga? 5 keluarga. Hak 5 keluarga hak tu tak. Kalau hak numpang-numpang tu ada juga. Ada jugalah. Sebagai menantu, saya memang berharaplah rumah PPR ni memang disegerakanlah. Sebab duduk dekat rumah ni pun memang ramai. Lepas tu untuk nak jaga aura semua memang susah sikit. Lepas tu saya memang ada anak. Anak saya 7 tahun tu pun masih lagi tinggal sekali dalam sebilik. Nak musim banjir dah ni. Duduk serumah ada dalam 3 keluarga. Jadi susah juga. Kalau macam anak-anak dah besar dah. Nak pegakkan tu jadi terbatas sikit. Kalau aurat-aurat itu tak sedap juga. Projek rumah pangsa mampu milik Pulau Redang itu mula dibina sejak 2012 meliputi 160 unit rumah membabitkan 4 blok setinggi 5 tingkat. Pembinaannya dijangka siap tahun ini namun berlaku kelewatan dari segi logistik selain faktor cuaca. Jadi mungkin untuk mendapatkan sijil perakuan siap ini juga memakan masa kerana Majlis Bandaraya akan pantaulah untuk mengeluarkan sijil ini. Dan bulan 10 pula kita persiapan untuk menghadapi banjir. Saya rasalah kemungkinan besar tahun depan kita boleh agihkan rumah ini kepada penduduk. Bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan bagi tahun ini, pelbagai kaedah dilakukan Jabatan Penerangan Negeri Kelantan. Pengarahnya Azhar Ismail berkata, kempen dan hebahan melalui unit bergerak Info on Wheels IOW antara kaedah yang amat berkesan bagi menyeru masyarakat bersama-sama mengibarkan jalur gemilang. Laporan Amirul Hafiz Rosli. Jabatan Penerangan juga bekerjasama dengan 23 pusat pembelian vaksin PPV di Kelantan bagi menghias jalur gemilang di pusat-pusat vaksinasi serta menagihkan jalur gemilang kepada penerima vaksin. Kita bekerjasama dengan pusat pemberian vaksin dengan pegawai kesihatan daerah yang mana kita hadir ke pusat vaksinasi, kita hiaskan. Kita di Kelantan ni ada 23
pusat vaksinasi yang tetap. Jadi kolaborasi bersama dengan kesihatan, kita hiaskan jalur gemilang. Jadi contohnya sekarang ini pusat vaksinasi hampir 1,000 orang satu hari. Jadi mereka dapat merasai suasana untuk di bulan kebangsaan ini. Dalam pada itu, sebanyak 4 aktiviti lain turut dilaksanakan Jabatan Penerangan Kelantan secara dalam talian, iaitu Klit at Merdeka 2021, Sayembara Sajak Merdeka 2021, melukis mural at Merdeka dan pertandingan bercerita kanak-kanak yang menawarkan hadiah sehingga RM6,000 bersama sijil dan plak. Bagi rakyat Kelantan, sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dibuat dalam pelbagai cara. Namun, matlamatnya sama, memupuk rasa dan semangat patriotik terhadap negara. Jadi sebenarnya untuk sambut kemerdekaan ataupun bulan kebangsaan ni tak semestinya kita buat parakan ataupun berkumpul ramai-ramai. Kita dekat rumah pun boleh kita buat hiasan. Contohnya hiasan jalur gemilang di tempat kerja ke ataupun di tempat mana-mana sajalah. Yang penting kita kena jaga SOP. Dalam musim COVID ni, bagi saya kita boleh sambut kemerdekaan juga, tapi dengan cara jaga SOP. Kita letak bendera di motor ke, di kereta. Yang penting sekali duduk rumah, pasal dera juga. Walaupun kita tak dapat sambut bulan kemerdekaan disebabkan musim pandemik ini, tapi semangat kemerdekaan perlu ada untuk setiap golongan masyarakat. Seperti saya akan menghias dan menggantung bendera di kediaman, di kawasan ofis dan kenderaan saya. Walau pandemik COVID-19 masih melanda negara sekarang ini, namun aktiviti Bulan Kebangsaan tetap disambut secara meriah dengan pelbagai cara. Ia bagi menaikkan atau menyemarakkan rasa cinta akan negara. Merdeka, merdeka, merdeka. Amirul Hafiz Rosli, RTM. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan tetap diteruskan mengikut tarikh dijadualkan, iaitu dari 3 hingga 8 September depan. Jelas Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, unit Dewan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan akan mendapatkan perincian SOP daripada pihak Parlimen dan beberapa negeri lain sebelum satu SOP lain dikeluarkan bagi tujuan tersebut. Yang di-Pertua DUN Negeri Sembilan, Datuk Zulkifli Muhammad Omar sebelum ini berkata, persidangan DUN Negeri Sembilan tetap berjalan seperti yang dijadualkan meskipun terdapat perubahan di peringkat kerajaan persekutuan. Sedikit perkembangan sukan di Johor, Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT menjelaskan tiada tawaran dibuat kepada penyerang kelab dari Turki Galatasaray Radamel Falco bagi menyertai pasukan berkenaan. Menurut pengarah sukan JDT Martin Press, kelab itu tidak berada pada kedudukan kewangan kukuh untuk menandatangani pemain berkenaan disebabkan pandemik COVID-19. Menerusi satu kenyataan di laman web rasmi kelab itu, Press berkata mereka percaya bahawa kedudukan kewangan kelab akan berada pada tahap lebih baik dalam masa 1 hingga 2 tahun untuk mendapatkan pemain-pemain sedemikian. Tambahnya, JDT perlu lebih berhemat dalam pembelanjaan ketika ini dan memberikan keutamaan kepada infrastruktur yang boleh membawa kebaikan kepada pembangunan. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai kemungkinan JDT membawa masuk bekas bintang penyerang Colombia itu selepas sebuah portal sukan Turki menerusi Twitter mereka mendedahkan terdapat sebuah kelab popular Malaysia membuat permohonan untuk mendapatkan Falcao. Baik, kita ke Sabah pula untuk mengikuti perkembangan dari sana. Khabarnya ada laporan mengenai nelayan hilang Pulau Dinawan, Kinarut. Boleh perincikan, Konstantin? Silakan. Baik, Farhan Nabila, seorang maut manakala seorang lagi nelayan masih hilang akibat disambar petir ketika memancing di perairan Pulau Dinawan, Kinarut sekitar pukul 4 petang semalam. Mayat mangsa yang ditemukan dikenali sebagai Abdullah Muhammad Nasir, 20 tahun, 3 jam setelah kejadian.
Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim, Datuk Haji Muhammad Rosli Abdullah berkata, seorang lagi mangsa, Muhammad Nasir Abdul Nasir, 62 tahun, masih belum ditemui. Usaha cari lamat bagi mengesan mangsa diteruskan melibatkan bot pengawal 39 serta dibantu beberapa aset daripada pihak polis, tentera laut, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Menurut Datuk Haji Muhammad Rosli, setakat ini usaha pencarian belum menemui petunjuk dan operasi pencarian diperluaskan sehingga 50 batu nautika persegi. Maritim Malaysia turut menyeru kepada masyarakat agar terus meningkatkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti di laut. Sebarang kecemasan aktiviti penyeludupan dan bom ikan yang berlaku di persekitaran perairan bolehlah menghubungi talian Pusat Operasi MN Sabah di 088 387 774 atau 999 talian MERS. Berani berhadapan dengan pandemik, berjiwa murni dan bersemangat patriotik. Mungkin inilah yang ingin disampaikan Valerie Sitibon dari Kepayan bagi menyemarakan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan memastikan program vaksinasi kebangsaan tercapai. Valerie Sitibon atau Aisyah, 33 tahun, mengambil masa 2 hari untuk menyiapkan busananya menggunakan fabrik bersaiz 4 meter pelbagai warna. Beliau yang mahir dalam bidang jahitan itu turut mengenakan tudung bermotifkan jalur gemilang khusus untuk hadir ke Wisma Wanita Kota Kinabalu bagi melengkapkan suntikan vaksin dos kedua beliau. Saya pakai ini sebab saya mau bagi semangat dengan kita punya frontliner sebab selama ini diorang sudah bertungkus lumuskan membagi vaksin dengan kita. Dengan kita mau mengingatkan lagi lah sebab sekarang pandemik COVID-19 kan. Kita mau ingatkan yang bulan ni adalah bulan merdeka sebab banyak sudah semua duduk di rumah kan. Kehadiran beliau turut menceriakan petugas dan yang hadir menerima vaksin. Happy, macam dia bagi semangat sama kita, macam dia bagi semangat sama orang lain lah. Dia mengambil vaksin tu. Dia akan bagi semangat kepada frontliner lagi lah. Inisiatif Aisyah bagi menyemarakkan Bulan Kebangsaan pada 31 Ogos ini patut dicontohi. Walaupun pandemik COVID-19 melanda di Malaysia, namun semangat patriotik dan kecintaan negara tidak patut dilupakan. Apa yang penting, ambil vaksinasi penuh untuk membebaskan anda dari ancaman COVID-19. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021. Zari Sofia Daud, Kota Kinabalu untuk Berita RTM. Inisiatif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk melanjutkan tempoh pemberian data harian percuma sebanyak 1 GB untuk rakyat Malaysia turut memberikan pelbagai reaksi di negeri ini. Ikuti tinjauan RTM sekitar Kota Kinabalu. Inisiatif sempena Bulan Kebangsaan diberikan sehingga 31 Disember ini. Saya sangat gembira pasal pelanjutan 1 GB oleh kerajaan. Saya sangat berterima kasih. Lagi-lagi sekarang ni pembelajaran dilakukan secara online. 1 GB itu sangat banyak benda yang boleh dibuat dengan 1 GB internet tu. Dari segi bantuan perkhidmatan 1 GB internet tu saya rasa memang agak berbaloi dan juga berpuas hatilah sebab kerajaan memberi sedikit kemudahan kepada seorang pelajar untuk meringankan beban-beban mereka untuk keluarkan duit dan juga sebagainya sebab seorang pelajar ni memang akan ada tanggungan-tanggungan yang lain. Saya sangat bersyukur kerana bantuan data 1 GB ini diteruskan, dilanjutkan kerana dia dapat menjimatkan perbelanjaan dan kos saya setiap bulan lah. Memandangkan sekarang ni kebanyakannya kita punya kerja dilanjutkan secara atas talian, secara dalam talian. Jadi ia dapat membantu saya untuk menjalani kerja saya dengan lebih baik dan lebih mudah. Perasaan saya apabila mendengar adanya pelanjutan 1 GB daripada kerajaan, saya sangat gembira kerana musim pandemik ini kebanyakan pekerja bekerja dari rumah secara online. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah membantu meringankan bebanan pekerja. Saya berharap pihak kerajaan mampu menambahkan 1 GB kepada
5GB supaya lebih meringankan beban pekerja. Selain itu, pihak industri telekomunikasi turut menawarkan tambahan pakej peranti RM RM1 Malaysia prihatin untuk memiliki atau menaik taraf peranti mudah alih yang menyokong 4G dan Volt bermula dengan RM1. Sekian laporan dari negeri di Bawah Bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Usaha capai imuniti kelompok, tanggungjawab bersama. Tepati janji temu vaksinasi anda serta semarakan sambutan kebangsaan negara kita dengan kibar jalur gemilang. Baiklah, kita kembali kepada Farhana Bila di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Kita kembali selepas ini. Jalur gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang. Baik, bertemu kembali. MAIS agih fidyat RM3 juta kepada 20,000 keluarga terkesan akibat COVID-19. Laporan lanjut bersama Samsiah Samsi. Silakan. Terima kasih Farha. Majlis Agama Islam Selangor MAIS mengagihkan fidyah berjumlah RM3 juta kepada 20,000 keluarga yang terkesan akibat COVID-19 sejak awal tahun ini. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, bantuan tersebut disalurkan dengan anggaran RM30,000 dan RM40,000 setiap minggu secara berterusan. Jadi kita akan tambah lagi insya-Allah. Kalau ada rezeki kita ada lagi, banyak orang beri sumbangan lagi, ada lagi amount daripada kumpulan wang berkenaan, kita akan pulangkan balik kepada orang fakir miskin, orang yang wajar menerima bantuan. Beliau berkata demikian di bangunan Sultan Idris Shah Alam. Pada 2 April, MAIS menyasarkan untuk mengagihkan RM1 juta wang fidyah kepada golongan yang memerlukan di negeri ini. Daripada jumlah itu, 10,000 keluarga dibantu pada fasa kedua Ramadan tahun ini. Kira-kira 500 kerusi roda disumbangkan kepada penduduk yang mengalami masalah kesihatan di Parlimen Tanjung Karang bagi tahun ini. Ahli Parlimennya Tan Sri Noh Omar berkata, sumbangan itu diberikan bagi mengurangkan beban yang ditanggung mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 selain memberi keselesaan kepada mereka yang memerlukan. Saya pastikan di pejabat saya mesti ada stok ni. Jadi siapa juga yang memerlukan, sama dia akan hubungi pejabat Perkhidmatan Parlimen Negara, kita hantar. Atau kalau dia nak ambil sendiri pun dia boleh ambil. Datang ke pejabat UMNO. Gitu juga dengan makanan ni. Semua makanan ni pun saya dah bagi letak sampai target dekat 40,000 bungkusan, dan walau bagaimanapun kita juga masih ada sikit simpanan lagi untuk mungkin ada yang memerlukan. Jadi kita cuba bantulah rakyat semampu yang boleh dalam keadaan rakyat sedang menghadapi masalah pandemik COVID-19 ini.
Beliau berkata demikian selepas memberi sumbangan 5 kerusi roda dan barang keperluan harian di Tanjung Karang. Sementara itu, penerima sumbangan Harman Abdurrani, 84 tahun yang menghidap sakit jantung kronik sejak 2019, bersyukur apabila hasratnya untuk memiliki kerusi roda baru menjadi kenyataan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk untuk memberi saya kursi roda baru. Itu yang ada itu yang lama semula. Terima kasih banyak-banyaklah. Tan Sri Noh turut meminta penduduk yang memerlukan bantuan supaya menghubungi pihaknya atau hadir di Pejabat Parlimen Tanjung Karang. Penglibatan mahasiswa sebagai sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV dilihat sebagai platform bagi meningkatkan kemahiran kendiri mereka. Meskipun terdedah dengan jangkitan COVID-19, namun semangat yang ditunjukkan sukarelawan mahasiswa ini wajar dipuji. Selain membantu melancarkan proses vaksinasi masyarakat, ia sekaligus membantu negara mencapai imuniti kelompok. Menurut Pengarah Kesihatan Universiti Teknologi Mara, Dr. Zaitun Nasir, kehadiran sukarelawan dalam kalangan mahasiswa membolehkan petugas barisan hadapan seperti doktor dan jururawat memberi tumpuan kepada aspek perubatan. So, kita sama-sama menyokong apa saranan yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi pelajar pun sama-sama membantu dalam memberi sumbangan tenaga untuk membantu melaksanakan. Sekiranya frontliner di Kementerian Kesihatan merawat pesakit, so pelajar-pelajar sebagai sukarelawan mereka menjadi frontliner untuk membantu penerima-penerima vaksin mendapatkan vaksin masing-masing di sini. Sementara itu, mahasiswa yang ditemui berpandangan pelibatan mereka dalam aktiviti kesukarelawan itu sebagai tuntutan mencari ilmu dan pengalaman pada masa hadapan. Bila bertugas di sini, banyak perkara yang saya dapat belajar. Banyak juga dari segi komunikasi antara penerima vaksin, komunikasi antara petugas-petugas, bahagian kesihatan. Jadi kita dapat share kita punya pengalaman. Bersyukur sebab dapat mengenali orang-orang baru di sekeliling PPV ini. Selain saya juga dapat memperbaiki mutu komunikasi saya sesama petugas-petugas lain dengan para penerima vaksin juga. Lepas tu saya pun baru habis belajar, so saya meluangkan masa juga untuk berbakti kepada para penerima vaksin untuk mendapat vaksin di PPV UiTM Shah Alam. 337 sukarelawan terdiri daripada pelajar UiTM Shah Alam bertugas di PPV ini yang mula beroperasi sejak 21 Jun lalu. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Salam hormat dan kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Samsia. Kita ke berita seterusnya. Pelaksanaan teknologi 5G di Malaysia akan dipercepat setahun lebih awal iaitu pada suku keempat tahun ini berbanding 2022 yang diumumkan sebelum ini. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulki Ali yang melibatkan beberapa lokasi terpilih dan kawasan berkepadatan tinggi menjelang 2023. Sebuah syarikat tujuan khas milikan penuh kerajaan ditubuhkan iaitu Digital Nasional Berhad bagi membangun, memiliki serta menjalankan operasi prasarana 5G Malaysia. Kemunculan teknologi 5G ataupun teknologi generasi kelima berpotensi besar untuk merancangkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baru yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Beliau berucap pada persidangan digital sektor awam tahun 2021 PDISA 2021 menerusi sidang video Facebook Mampu Jabatan Perdana Menteri.
Sukan skuash melibatkan pemain Malaysia pada kejohanan terbuka British 2021. Perjalanan dua pemain kebangsaan Eun In Yao dan Rachel Arnold dalam kejohanan tersebut tamat pada pusingan ketiga yang berlangsung di Hull, England. Dalam saingan lelaki, Ian Yao tampil bertenaga memberikan tentangan sengit berdepan pemain Colombia Miguel Rodriguez apabila berjaya bangkit pada set kedua dan keempat untuk mengheret aksi ke set terakhir. Pertembungan yang memakan masa 1 jam 41 minit itu akhirnya memihak kepada Rodriguez selepas melengkapkan kemenangan dengan keputusan 15-13, 11-13, 14-12, 8-11, 11-4 sekaligus melangkah ke pusingan suku akhir. Pada masa sama, Rachel yang berada di ranking ke-43 dunia dan menjadi wakil tunggal negara berasing di pusingan itu terpaksa akur dengan kehebatan pemain Mesir Nadine Shaheen selepas tewas 8-11, 11-9, 11-9, 11-9 dalam masa 45 minit. Terdahulu, seorang lagi pemain kebangsaan Siva Sanggari ditunjukkan jalan keluar lebih awal selepas tewas 11-9, 2-11, 6-11, 8-11 kepada pilihan ke-6 dari Amerika Syarikat Amanda Sobey pada pusingan kedua. Menjelang Sukan Paralimpik 2020, jaguh powerlifting negara Boni Bunyagustin menyifatkan pemilihannya sebagai pembawa jalur gemilang pada upacara pembukaan tamasya tersebut sebagai satu motivasi untuk menggegar bumi Jepun dengan kecermelangan. Boni berkata tanggungjawab diberikan kepadanya itu adalah penghormatan besar walaupun bakal membuat kemunculan pertama pada tamasya berprestij di Tokyo. Dalam masa sama, beliau berharap tugas membawa jalur gemilang pada upacara pembukaan Sukan Paralimpik 2020 mampu membakar semangatnya untuk tampil sehabis baik ketika beraksi tidak lama lagi. Dianggap sebagai pencabar utama pingat kategori lelaki atas 72 kg, Boni yang juga pemegang rekod dunia itu bagaimanapun enggan memikirkan mengenai soal pingat bagi mengelakkan dirinya berada dalam keadaan tertekan ketika turun beraksi di Tokyo International Forum pada 28 Ogos ini. Beliau juga enggan mengambil mudah tentangan sengit bakal dihadapi oleh atlet lain, antaranya pemenang perak Rio 2016 Rasul Mohsin dari Iraq, atlet China Hu Peng yang juga juara dunia 2017 dan Namdi Innocent dari Nigeria. Susulan kemelut yang melanda sepak takraw Malaysia ketika ini, Pesuruhjaya Sukan PJS memaklumkan cadangan penubuhan Persatuan Sepak Takraw baru oleh Gabungan Sepak Takraw Malaysia GSM bagi menggantikan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM tidak akan diteruskan. PJS dalam satu kenyataan menyatakan tindakan itu diadakan lanjutan daripada saranan bekas Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican, Naina Merican agar PSM dipulihkan dengan membuat penambahbaikan. Sehubungan itu, draft akhir perlembagaan dikemukakan kepada kedua-dua pihak pada 22 Julai lalu selepas hasil pembincangan dan persetujuan bersama PSM dan wakil GSM pada 28 Jun lepas. Dalam masa sama, PJS yakin kemelut melanda PSM akan berakhir sekiranya langkah digariskan dipatuhi dan berjalan lancar. Bukan itu sahaja, PJS bersedia menyokong permohonan PSM menjadi ahli gabungan Persekutuan Sepak Takraw Asia (ASTAF) bagi membolehkan aktiviti pembangunan sukan itu digerakkan dengan lebih baik dan meneruskan kesinambungan legasi ditinggalkan sebelum ini. Perkembangan dari Bumi Kenyalang hari ini antaranya situasi politik semasa tidak jejas tumpuan kerajaan negeri untuk fokus agenda kebajikan rakyat. Rosila boleh kongsikan? Silakan. Ya, Farha, Kerajaan Sarawak terus fokus dalam menjaga agenda kebajikan rakyat di sebalik situasi politik yang berlaku di peringkat persekutuan. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidur berkata sesiapa sahaja yang menggalas jawatan sebagai Perdana Menteri baharu harus memastikan kestabilan negara menjadi keutamaan, khususnya dalam menepani pandemik COVID-19 dan pelan pemulihan negara. Saya harap siapa yang akan mengambil tampuk
Pimpinan Persekutuan sebagai Perdana Menteri haruslah memberi tumpuan kepada sepenuhnya kepada pemulihan ekonomi, kepada isu-isu kesusahan masyarakat yang tidak dapat keluar kerja dan sebagainya. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai situasi semasa politik negara dalam satu majlis di Sibu. Jelasnya fokus kerajaan negeri adalah memastikan kesejahteraan rakyat selain merancangkan kembali projek transformasi luar bandar RTP yang tertangguh ekoran Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini. Sementara itu, mengenai pemberian vaksin COVID-19 kepada mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, katanya ia penting bagi melindungi golongan tersebut, terutamanya sebelum pembukaan sekolah yang dijangka awal Oktober depan. Proses seterusnya untuk memastikan bagaimana kita melindungi warga berumur 18 tahun ke bawah. Dan kita sedang memikir bagaimana untuk melindungi adik-adik kita yang kecil sebelum sekolah dibuka. Sebanyak 19 projek transformasi luar bandar RTP akan dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kabung. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.8 juta ringgit. Projek-projek tersebut adalah projek yang telah diluluskan bagi fasa 5 tahun lepas dan fasa 1 tahun ini. Sebahagian daripada projek itu melibatkan kerja-kerja pembinaan baru jambatan konkrit menghubungkan kampung-kampung dan rumah-rumah panjang, naik taraf laluan belian ke laluan konkrit di beberapa kampung, naik taraf masjid dan surau serta pembinaan jeti dan terminal bot di Kampung Empelam, Engkabang dan Kampung Gerigat. Lain-lain projek pula termasuk pembinaan penginapan di Tanjung Kembang Kabung, membina tempat letak kereta di Sekolah Kebangsaan St. Paul Roban serta naik taraf Padang Petong di Tanjung Kembang. 3 agensi pelaksana terlibat dalam kesemua projek berkenaan iaitu Jabatan Kerja Raya, Majlis Daerah Seratok serta Jabatan Pengairan dan Saliran. Majlis cabutan undi projek terbabit kepada pihak kontraktor diadakan di Kabung yang disaksikan sendiri oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung, Muhammad Cik Kadir. Pada majlis tersebut, beliau turut menasihati kontraktor yang terlibat dalam beberapa projek di Dun Kabung supaya mengikut spesifikasi dan menyiapkannya mengikut jadual yang telah ditetapkan. Manakala bagi cadangan projek lain yang telah dipohon oleh penduduk Kabung, Muhammad Cik memberi komitmen bahawa ia akan dilaksanakan secara berperingkat sebaik selesai segala proses daripada agensi pelaksana. Lebih 500 program Info on Wheel dirancang oleh Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak dalam usaha menyemarakkan semangat cintakan negara bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Swadi Guliling memberitahu meskipun negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19, ia tidak seharusnya menjadi penghalang untuk kedua-dua sambutan bulan penting negara itu. Swadi Guliling menjelaskan semangat cintakan negara ini juga boleh diterjemahkan kepada perjuangan bersama menentang pandemik COVID-19. Kita harus jangan lupa bahawa ini adalah bulan yang patut kita raikan kemerdekaan negara yang telah kita capai, kebebasan dan juga kemenangan negara, dan sepatutnya kita sama-sama meraikan bersama. Beliau memberitahu demikian semasa menjadi tetamu untuk Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia di Pejabat Jabatan Penerangan Negeri di Kuching. Turut diadakan adalah pelancaran konvoi jalur gemilang sempena perayaan Hari Kebangsaan 2021 peringkat negeri. Konvoi tersebut bergerak sekitar Bandara Kuching sambil memainkan lagu patriotik dan pemasangan bendera di sekitar Padang Merdeka dan tebingan Sungai Kuching. Penganjuran konvoi kali ini lebih bersifat mengajak masyarakat untuk bersama-sama kibarkan jalur gemilang sepanjang bulan Ogos sehingga September. Bantras perjudian, maksiat dan gangsterisme di Sarawak akan terus dilakukan oleh Balai Polis Daerah bagi mencegah kegiatan jenayah daripada semakin berleluasa di negeri ini. Ketua Jawatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Kontijen Sarawak, Senior Assistant Commissioner Datuk Muhammad Hasbullah Ali berkata, operasi yang dilakukan itu merupakan arahan daripada Pesuruhjaya Polis Sarawak dan ia telah dilaksanakan selama sebulan. Operasi ini ada penyambungan. Pihak KPD akan teruskan operasi tersebut berdasarkan pada manpower yang diorang ada. Kita tak boleh nak prolong dalam operasi ini disebabkan kekurangan manpower dan juga keadaan geografi di Sarawak ni agak berbeza sikit daripada yang lain.
Katanya pelbagai kejayaan telah diperoleh oleh pihak polis di banyak daerah di Sarawak sepanjang sebulan operasi tersebut dilaksanakan. Ujarnya lagi, operasi terbabit akan terus dibuat dan sekiranya bukti-bukti kukuh ditemui, Jabatan Siasatan Jenayah akan melakukan siasatan selanjutnya. Datuk Muhammad Hasbullah ditemui media selepas menyampaikan sijil penghargaan kepada Ketua Pasukan, Petugas Khas Op Bantras Perjudian, Maksiat, Gangsterism di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu hari ini. Seramai 9 orang pegawai polis dari beberapa balai polis di Sarawak hadir menerima sijil penghargaan berkenaan. Antara penerima adalah Asisten Superintendent Polis ASP Ahmad Haji Musa dari JPJKK IPK Kuching, ASP Julius Panai Anthony Paru dari IPD Bintulu dan ASP Syed Nazri Wan Sarip dari IPD Miri. Turut hadir pada program ringkas itu adalah Ketua Polis Daerah Sibu ACP Stanley Jonathan Ringgit. Pasaraya dan pusat gedung beli belah di Bandar Kuching kini bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan wajib ke atas mana-mana individu bagi memastikan hanya mereka yang telah lengkap 2 dos vaksin dibenarkan memasuki premis termasuk dalam kalangan pekerja sendiri. Tinjauan RTM di beberapa tempat di Kuching mendapati kebanyakan pasaraya sudah menyediakan panduan dan syarat yang diperlukan sebelum memasuki ke sesebuah premis. Meskipun peraturan terbaru daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri ini dijangka berkuat kuasa September depan, namun pihak berkaitan giat melakukan hebahan untuk pengetahuan pengunjung. What we're doing now is we want to create awareness to the public that sooner or later we're going to enforce this. So when they're coming to plaza next time, maybe when we already enforce this, they need to show us their second cert for the second dose vaccination. Pada masa yang sama, hanya pelanggan yang berstatus risiko rendah sahaja dibenarkan memasuki premis, selain kanak-kanak di bawah 12 tahun juga dilarang untuk masuk. Semalam, Institut Kemahiran dan Perubatan Komuniti IHCM, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS melaporkan mengenai peningkatan mendadak dalam kes jangkitan varian Delta COVID-19 di negeri ini. Sejumlah 592 varian membimbangkan VOC dan varian mempunyai kepentingan VOI telah dikesan di Sarawak daripada kes positif COVID-19 pada 10 Ogos dengan Kuching sahaja mencatatkan kira-kira 90% kadar pengesanan varian Delta. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nursila. Baik, sebelum kita beralih ke perkembangan lain, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa daripada Met Malaysia. Apabila kita bercakap tentang nikmat kemerdekaan, tidak dapat dinafikan apa yang dikecapi hari ini turut disulami dengan kepesatan arus pembangunan negara. Bukan sahaja di bandar-bandar, nilai pembangunan turut dinikmati masyarakat luar bandar. Di Pitas Sabah, projek menaik taraf 50 sekolah daif serta program jalinan digital negara jendela kini rancak dilaksana membawa arus perubahan dan pembangunan inklusif. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Sarifah Monazrah Sarip. Daerah Pitas yang terletak kira-kira 195 km dari Kota Kinabalu kini antara kawasan pedalaman yang sedang menikmati arus pembangunan. Berdasarkan hasil bancian, populasinya meningkat kepada 50,000 penduduk. Selaras dengan pertambahan itu, pembangunan pendidikan di kawasan ini juga banyak menunjukkan perubahan. Memang banyak perubahan sekali, terutama projek sekolah daib. Dulu, sebagai contohnya di SK Nibang, sebuah sekolah yang terletak di pedalaman 3.
Begitu juga di SMK Kanibungan, jika bangunan baru ini boleh diguna pakai sudah, mungkin keputusan-keputusan pemeriksaan awam akan lebih meningkat lagi, dan maka kita boleh bersedia lagi untuk membuka satu pusat tingkatan 6 di daerah Pitas. Jadi memudahkan pelajar-pelajar daerah Pitas tidak perlu keluar daerah lagi untuk setakat ke tingkatan 6. Selain itu, pelaksanaan jendela yang rancak dilaksana melibatkan pembinaan sejumlah 419 menara baharu dan 1,972 pemancar sedia ada akan dinaik taraf kepada 4G. Kat kuartal pertama 2021, pencapaian di Sabah kita telah mendapat coverage sebanyak 82.5%. Berbanding awal sebelum ini, tahun ini kita target pada 86% dan seterusnya akhir 2022 kepada 90%. Di Pitas ini kita ada 5 menara yang sudah siap. Jadi dan seterusnya semua menara berjumlah 12 menara ni akan on air. Antara perancangan-perancangan yang kita nampak pada hari ini di daerah Pitas, contohnya seperti menara yang dipanggil jendela. Selain daripada pembangunan infrastruktur, pembangunan insan pun kita tengah mengumpul data-data maklumat yang mana di sekitar Pitas ni. Kita pun tengah merancang aktiviti-aktiviti untuk peningkatan ekonomi penduduk di daerah Pitas ni agar mereka boleh keluar dari arus kemiskinan. Ini apa semua terpaksa, kalau dulu kita pergi Pitas, pergi pejabat baru boleh tahu apa-apa semua, tapi syukurlah kalau sekarang ini kita ada melalui telefon apa semua, kita online apa semua, orang-orang kampung pun boleh dapat maklumat di mana-mana tempat kosan. Ada lain daripada dulu, kadang-kadang berkirim surat sejak pada waktu itu 70-an, 80-an itu memang sangat susah lah. Melihat perkembangan positif ini, jelaslah tema Malaysia Prihatin sempena Bulan Kebangsaan tahun ini diterjemah mencakupi pelbagai aspek. Saudara, 64 tahun mencapai kemerdekaan, berbagai kemajuan serta pembangunan yang dirasai di seluruh negara, termasuklah negeri Sabah, dan pastinya di kawasan-kawasan pedalaman di Sabah juga tidak ketinggalan menerima arus pembangunan menerusi program jendela. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Baik, laporan itu menutup berita wilayah 19 Ogos 2021. Ikuti laporan terkini mengenai banjir lumpur di Kedah dalam berita perdana 8 malam ini. Saya Farha Fakrazi, berita wilayah peka dan berwibawa. Assalamualaikum dan salam hormat.